Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak. Seramai 1,108 guru baharu akan ditempatkan di Sarawak bagi mengatasi isu kekurangan guru. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata ia merupakan satu permulaan yang baik. Walau bagaimanapun, katanya Sarawak masih memerlukan sekurang-kurangnya 1,500 guru dalam pelbagai disiplin untuk mengisi jawatan kosong. Justru katanya adalah penting bagi semua pihak dapat bekerjasama bagi menyelesaikan isu ini secara holistik menerusi penurunan kuasa dalam pengambilan guru baharu oleh kerajaan negeri sendiri. Menerusi kenyataan medianya semalam, Datuk Seri Roland menerangkan perkara tersebut akan dicadangkan semula menerusi jawatan kuasa MA 63 untuk dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Penganjuran Karnival Beting Maro KBM merupakan inisiatif proaktif dalam memajukan ekonomi tempatan menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razif Hitam. Katanya KBM 2023 menjadi platform penting dalam mempromosikan produk-produk pertanian dari kawasan Dun Beting Maro, terutamanya di daerah pusat dengan tujuan untuk memasarkannya kepada masyarakat di luar kawasan. Selain itu, pendedahan dan pendidikan mengenai dasar-dasar, arah tujuan serta pelbagai kemudahan yang diperkenalkan oleh kerajaan kepada pengusaha pertanian di kawasan ini akan memberikan pengetahuan terkini dan sokongan kepada komuniti usahawan tempatan. Beliau berkata demikian pada perasmian Karnival Beting Maro 2023 di Dataran Temenggung Kadir Beladin, Pusat semalam. Katanya, kerajaan memahami bahawa aktiviti pelancongan dan pembangunan komuniti bukan hanya membawa manfaat kepada kawasan bandar dan luar bandar, tetapi juga sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi tempatan. Justru katanya, Kerajaan Sarawak melalui kementerian beliau memberikan sokongan melalui pelbagai inisiatif dan perancangan pelbagai program pembangunan kesejahteraan komuniti. Sementara itu, Adun Beting Maro Rezaili Gapur berharap karnival tersebut diangkat menjadi suatu acara yang menggalakkan kegiatan ekonomi dan pelancongan masyarakat setempat selain menghimpunkan masyarakat daripada pelbagai kaum dan lapisan masyarakat. Menurutnya, karnival itu juga unik kerana turut mengetengahkan seni kebudayaan seperti bertandak Melayu asli Sarawak serta nyanyian lagu irama asli. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak dan Pejabat Pentadbiran Bahagian Bintulu akan menganjurkan program MOTEK at Bintulu bermula 29 hingga 31 Disember ini. MOTEK dalam satu kenyataan media semalam memaklumkan program tersebut akan diadakan di Lapang Lasar Kenyalang, tapak lapangan terbang lama di Bintulu. Program ini untuk memberi peluang kepada masyarakat menjana pendapatan melalui bidang perniagaan, penjualan produk kraft tangan dan persembahan kesenian. Menurut kenyataan media itu lagi, ianya juga memberi peluang kepada penduduk setempat serta pelancong mengenali dan menikmati keindahan serta keunikan Malaysia melalui aktiviti seni, budaya dan warisan, khususnya melibatkan komuniti Bintulu. MOTEK at Bintulu juga bakal menyediakan Festival Kraft Borneo Kita yang akan berlangsung sehingga 7 Januari depan, melibatkan 75 usahawan kraft tempatan dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia yang terdiri daripada bidang tekstil, hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan aneka kraft. Selain itu, terdapat 100 gerai melibatkan produk makanan serta diadakan juga persembahan pentas. Perasmian program bakal disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing pada 31 Disember depan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah menjalankan pemeriksaan ke atas 81,528 premis sejak Januari hingga 22 Disember. Daripada pemeriksaan tersebut, sebanyak 1,117 kes telah direkodkan dengan nilai sitaan berjumlah lebih 12.3 juta ringgit. Dalam kenyataan yang dikeluarkan semalam, KPDN Sarawak telah menggerakkan 189 pegawai penguat kuasa dan 97 pegawai pemantau harga di lokasi strategik seluruh negeri Sarawak bagi memantau keberadaan bekalan dan pematuhan serta pemeriksaan di pasar awam, pasar basah dan pasar raya. Pemantauan dijalankan bagi mengesan ketidakpatuhan atau menyiasat aduan pengguna supaya mana-mana ketidakpatuhan oleh peniaga boleh diambil tindakan mengikut perundangan yang ditetapkan. KPDN Sarawak telah
telah menjalankan walkabout di salah sebuah pasaraya di Kuching bagi meninjau pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Christmas 2023 yang mula berkuat kuasa hari ini hingga 27 Disember 2023 di peringkat negeri Sarawak. SHMMP Christmas 2023 berkuat kuasa selama 5 hari, meliputi 2 hari sebelum, 1 hari semasa dan 2 hari selepas perayaan. 14 jenis barangan harga terkawal diwartakan bagi pelaksanaan SHMMP Christmas 2023. Ia adalah daging kambing biri-biri bertulang import, tomato, lada benggala hijau, kumis bulat import China dan Indonesia, lobak merah, cili merah, ubi kentang import China, bawang merah besar import dan bawang kuning besar. Turut dalam senarai bagi Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan ialah ayam tua hidup, kepak ayam, khinzir hidup. Dikawal peringkat ladang, daging khinzir, perut dan daging khinzir daging dan lemak. Harga maksimum yang ditetapkan untuk SHMMP Christmas 2023 di peringkat pemborong dan peruncit boleh disemak melalui laman web Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di www.kpdn.gov.my. Kaki tangan penjara pusat Miri kini dapat menikmati keselesaan kuartus kediaman setelah kerja-kerja membaik pulih kuartus di bawah kerja-kerja pembaikan kuartus Jabatan Penjara Malaysia 2023, Kementerian Dalam Negeri dilakukan pada Julai hingga Oktober 2023 yang lalu. Jumlah keseluruhan kuartus penjara pusat Amiri yang telah siap dibaik pulih adalah sebanyak 79 unit, meliputi kuartus kelas C 4 unit, kelas E 9 unit, kelas G 16 unit dan kelas H 50 unit, membabitkan peruntukan sebanyak 2.6 juta ringgit, merupakan yang tertinggi di Sarawak untuk kos pembaikan kuartus. Perasmian siap kerja projek pemulihan kuartus di Penjara Pusat Miri pada Khamis lepas disempurnakan Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pengurusan Jabatan Penjara Malaysia Abdul Kadir Rais. Beliau yakin penambahbaikan kuartus ini dapat memberi semangat kepada petugas Jabatan Penjara untuk bertugas dan seterusnya memberikan kesan kepada kualiti kerja yang baik. Di Sarawak, peruntukan kerja pembaikan kuartus Jabatan Penjara membabitkan lebih kurang 3.9 juta ringgit daripada 41 juta ringgit peruntukan di seluruh negara. Kuala Lumpur muncul juara keseluruhan dalam kejohanan pingpong kadet dan remaja Milo Malaysia kali ke-41 tahun ini. Pasukan dari pelbagai sekolah menengah di wilayah persekutuan itu mengalahkan 13 negeri lain di Malaysia. Manakala Selangor sebagai naib juara, pemenang membawa pulang piala dan pingat. Hadiah kejohanan disampaikan oleh Ahli Parlimen Stampin Chong Chien Jen. Berucap semasa penutupan kejohanan di SK Chung Hua nombor 3 di Kuching pagi tadi, Chong menyeru setiap pasukan untuk mempertingkatkan kemampuan bagi pertemuan lebih serius dalam Tamasya Sukan Malaysia SUKMA yang akan berlangsung di negeri ini pada Oktober tahun depan. Acara yang julung kalinya membuat penampilan dalam SUKMA itu harus dimanfaat oleh setiap pelajar bagi meningkatkan kualiti sukan negara. Seramai 298 orang pelajar telah berentap dalam 750 perlawanan sepanjang 5 hari kejohanan. Terengganu akan menjadi tuan rumah bagi kejohanan tersebut tahun depan. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Fazril Hisham Afandi, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.